Mak cakap sebelum pergi kerja, Sarah sempat tanya mak bila nak balik. Bila mak cakap petang nanti, Sarah jawab, eloklah tu. Terkedu mak dengar jawapan Sarah tu. Mak terus buang bihun goreng tu sebab dia rasa was-was pula lepas Sarah tenung lama-lama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsi kisah Wani yang dirasuk jin majusi yang dihantar oleh seseorang. Nak tahu kisahnya? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni pada nak join grup Telegram saya. Serta tekan link dekat bawah macam biasa sebelum saya mulakan. Jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Kisah ni jadi masa umur Wani 25 tahun. Waktu tu dia bujang lagi, tinggal menyewa dengan kawan satu ofis bernama Sarah di Ceras. Mereka tinggal berdua je. Rumah ada 3 bilik. Sarah duduk dalam master bedroom dan Wani duduk dalam bilik tengah. Bilik satu lagi mereka buat bilik baju. Lepas 3 bulan tinggal dekat situ, Wani mula dapat mimpi yang pelik-pelik. Contohnya, ada satu malam tu, bila Wani tersedar dari tidur, dia ternampak ada seorang makcik pakai baju kurung kedah dengan kain batik, tengah duduk bersila tepi katil. Mula-mula Wani ingat mimpi, jadi dia pusing badan menghadap dinding. Bila Wani jenguk sekali lagi, ada lagi makcik tu. Wani terus buat-buat tidur sampai terlena. Sedar-sedar je dah pagi. Esoknya Wani cerita dekat Sarah dan bagi tahu setiap inci rupa makcik tu. Sarah tersenyum je. Lepas 5 minit, dia masuk bilik dan keluarkan sekeping gambar. Bila Sarah bagi Wani tengok gambar tu, Wani terkejut. Itulah makcik yang dia nampak semalam. Sarah cakap itu arwah nenek dia, meninggal masa Sarah darjah 3. Berpeluh-peluh Wani masa tu. 2 hari lepas tu, Wani dengan Sarah ke Selayang sebab Sarah nak ambil barang dekat rumah sepupu dia. Sampai dekat Jalan Kucing, tiba-tiba ada seorang pakcik tua pakai kain pelekat je melintas jalan. Wani terus menjerit suruh Sarah berhenti kereta. Nasib baik tak langgar pakcik tu. Sarah tercengang tengok Wani. Pakcik tu jela tajam dekat mereka berdua sambil berjalan ke bahu jalan. Lepas tu Sarah terus bawa kereta. Sampai depan Tesco Jalan Kucing tu, Sarah tanya Wani kenapa dia menjerit suruh berhenti kereta tadi. Wani pun bagi tahulah ada pakcik tak pakai baju melintas tadi. Lepas tu Sarah jeling Wani. Dituduhnya Wani mengigau pula. Jadi dengan gigihnya Wani perincikan apa yang dinampak tadi. Lepas Wani bagi tahu semua tu, Sarah senyap je sampailah ke Selayang. Sampai dekat Selayang, Wani duduk dalam kereta sementara tunggu Sarah pergi ambil barang dia. Tak lama kemudian, Sarah datang ke kereta bawa satu album gambar. Sarah select-select album tu, lepas tu tunjuk dekat Wani satu gambar. Punyalah lama gambar tu sampai warna dah jadi kusam. Lama juga Wani perhati gambar tu sampailah dia perasan seorang lelaki ni rambut dah beruban dan beralun kasar, pakai kain pelekat senting, tak pakai baju, muka ketat. Wani terkedu. Itulah pakcik yang dinampak dekat Jalan Kucing tadi. Wani bagi tahulah Sarah. Sarah cakap itu arwah datuk dia, meninggal 4 tahun sebelum nenek Sarah meninggal. Wani terdiam sambil bermonolog dalam hati. Mungkin mata dah penat jadi nampak wajah datuk Sarah ni macam pakcik tadi. Tambahan pula sebenarnya selama ni Wani tak percaya hantu tu wujud. Hinggalah malam dia balik dari Selayang tu. Bila sampai rumah, macam biasa Wani mandi dulu sebelum tidur. Waktu tu lebih kurang pukul 12.30 malam. Masa Wani tengah mandi, sabun badan sambil menyanyi hiburkan hati. Habis je Wani menyanyi, terdengar pula ada orang nyanyi lagu. Baik lagu tu bunyi macam ni. Bulan turun hatiku malam, bagaikan pungguk rindukan bulan.
Mendayu-dayu je suara tu. Walaupun suaranya sayup-sayup, Wani rasa macam dekat je. Wani dengar je lah, mungkin dari radio rumah jiran. Lepas mandi, Wani masuk tidur. Baru nak lelap mata, katil kena goyang macam gempa bumi. Lepas tu berhenti. Terkebir-kebir Wani dalam gelap tu. Tak lama lepas tu, Wani baring semula sambil mata melangut pandang siling. Tiba-tiba ada bunyi orang berdiam dekat telinga tepi katil. Cepat-cepat Wani bangun duduk bersila. Dalam gelap, Wani cuba cari dari mana datangnya bunyi itu. Tiba-tiba terdengar bunyi macam orang baca sesuatu dengan laju. Dari bunyi perlahan sampai bergema dalam bilik. Badan Wani mula panas, rasa gelisah, rimas. Bunyi bacaan tu diselangi dengan bunyi batuk dan bunyi mengeram. Wani tak panik, tapi dia bengang sebab katil kena goyang sekali lagi. Ditambah pula dalam keadaan gelap. Nak bangun memang tak boleh sebab katil bergoyang punya kuat. Dekat setengah jam kemudian, senyap, Wani bangun buka lampu. Semua dalam keadaan normal. Lepas tu Wani tutup lampu, baring semula dan tertidur. Tengah syok tidur, katil bergegar balik. Masa ni Wani dah nak mengamuk dah. Bila buka mata, badan pula tak boleh gerak. Jenuhlah dia cuba bangun dari katil tapi tak berjaya. Akhirnya disebabkan dah penat sangat, Wani jadi lemah dan rasa macam terawang-awangan. Dengan sendiri, badan Wani terangkat dari katil dan menuju ke pintu bilik. Bila dia toleh ke arah katil semula, Wani terkejut. Katil dia dah bertukar jadi keranda. Maknanya Wani bangkit dari keranda tadi. Lepas tu macam orang gila, Wani pulas tombol pintu nak keluar tapi macam berkunci. Wani meraung sambil tendang-tendang pintu. Panik. Tiba-tiba entah dari mana muncul asap. Penuh satu bilik berkepul-kepul. Akhirnya masa Wani tengah berteriak tu, tak semena-mena pintu bilik terbuka. Sarah berdiri depan pintu. Wani terus lari keluar bilik sambil tarik tangan Sarah masuk dalam bilik dia. Masuk je bilik, Wani terus baring atas katil Sarah. Pagi esok, masa mereka berdua dalam perjalanan ke tempat kerja, Sarah buka cerita pasal Wani tidur berdengkur sama macam arwah datuk dia. Datuk Sarah ni ada masalah paru-paru. Wani tak dengar sangat cerita Sarah tu sebab otak dia asyik terfikir kejadian semalam. Dipendekkan cerita, makin kerap gangguan tersebut sampailah satu hari Sarah pinjam kereta Wani masa hari Minggu. Katanya nak siapkan kerja. Jadi Wani pun tinggallah dekat rumah sorang-sorang. Dalam pukul 9 pagi, Wani dah siap mandi dan kemas bilik. Lepas tu dia pasang movie dekat laptop dalam bilik sambil makan Maggi. Masa tengah layan movie tu, Wani nampak Sarah lalu depan bilik, masuk ke bilik dia. Tak lama lepas tu, Sarah dah salin pakaian, lalu sekali lagi depan bilik Wani. Mungkin disebabkan Wani pakai headphone, jadi Sarah malas nak tegur kot. Lepas habis cerita, Wani intai kereta dia dekat parking bawah. Mana kereta aku? Mana pula Minah ni parking? Wani pun keluar dari bilik nak pergi letak pinggan dekat sinki. Nak ke tandas sekali lah. Masa nak masuk tandas, Wani nampak dan dengar Sarah tengah tepuk bantal kushin. Lepas tu dia basuh cawan dalam sinki. Pendek kata sibuklah Sarah mengemas. Baru nak keluar tandas, Wani dengar Sarah masuk bilik dan tutup pintu. Bam! Wani terasa nak jenguk Sarah dalam bilik. Bila Wani ketuk pintu bilik Sarah sambil bagi salam, tak menyahut pula. Wani panggil nama dia pun senyap je. Wani pulas tombol pintu, jenguk ke dalam. Tak ada sesiapa. Handbag yang dia pakai tadi pun tak ada. Maknanya Sarah belum balik lagi. Cepat-cepat Wani tutup pintu semula dan berlari ke dalam bilik dia. Kunci pintu bilik. Lepas tu Wani terus baring atas katil dan mula terdengar macam bunyi barang jatuh berselerak dalam bilik Sarah tu. Perang! Wani tutup telinga dengan bantal dan baca apa saja ayat yang terlintas di fikiran sampailah terlelap. Wani terjaga bila terdengar bunyi ketukan dekat pintu bilik. Rasanya dah waktu maghrib masa tu. Terdengar suara Sarah. Tapi Wani tak percaya dan suruh Sarah bagi salam penuh. Lepas tu suruh baca Al-Fatihah. Bila dah yakin tu Sarah, baru Wani buka pintu. Bila buka pintu je, soalan pertama Sarah tanya, "Awak ada buka pintu bilik saya?" Wani pun ceritalah segalanya yang dah berlaku. Lepas habis cerita, Sarah pergi dekat kabinet dapur dan keluarkan seketul kemenyan dari dalam kain merah. Lepas tu Sarah perasap satu rumah. Dah macam kena fogging je hidup dalam tu. Yang peliknya, masa Sarah perasap rumah tu, semua tingkap terbuka tapi asap tu berlega-lega je dekat ruang tamu. Lagi satu, langsir dekat ruang tamu ni terangkat macam ada angin tolak tapi terkaku, keras macam tu je. Sampailah Sarah siram kemenyan tu dengan air paip. Serentak langsir tu jatuh ke bawah. Zap.
baru rumah terasa sejuk sebab angin dah masuk. Wani tak sempat nak tanya apa sebab lepas tu Sarah tutup lampu dan suruh Wani masuk tidur. Gangguan terhenti sementara hinggalah terjadi gangguan yang makin teruk. Sampai benda tu boleh join Wani tengok TV. Dua arnab belaan Wani sampai berlubang perut, kering, tak ada darah, kena hisap. Yang paling teruk ada satu malam tu, Wani terkejut bila nampak dinding bilik dia penuh dengan lipan. Menjerit-jerit Wani malam tu. Wani terus telefon boyfriend dia bernama Adi. Adi suruh baca Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 kul. Mujarab juga. Akhirnya sikit demi sikit lipan tu hilang. Wani pun tertidur kepenatan. Dipendekkan cerita, Wani pergi berubat dekat Darul Syifa. Darul Syifa ajar pagarkan rumah 3 malam berturut-turut. Malam pertama, masa Adi dengan kawan dia nak pagarkan rumah, gangguan pertama yang jadi, mereka tak boleh nak azan. Wani dengan kawan dia yang lain bernama Zati ada dekat ruang tamu. Dah berpeluh-peluh sebab rumah dah jadi macam dalam oven. Dekat sejam jugalah mereka tak dapat nak azan dekat bilik Wani dan Sarah ni. Lepas berjaya azan, mereka tabur garam yang dah dicampur dengan lada hitam. Selain pagar rumah, Wani diwajibkan mandi dan minum air daun bidara. Dari maghrib hari pertama, badan dah rasa gatal dan miang. Muntah pula bukan setakat buih-buih je, tapi sampai keluar segala isi perut. Malam kedua, Zati datang teman Wani. Dah boleh azan macam biasa. Wani pula petang tu masa mandi dan minum air bidara tu, muncul lebam macam bekas tapak tangan lengkap dengan 5 jari. Seluruh peha sampai ke betis lebam dan berbirat. Muntah lagi. Tak ada benda ganjil jadi malam kedua sampailah malam ketiga. Malam keempatnya, Wani, Sarah dan Adi pergi ke Darul Syifa sekali lagi untuk laporkan perkembangan. Masa perjumpaan tu, Ustaz rancak berborak dengan Sarah. Sebelum balik, Ustaz suruh Adi buat pagar rumah lagi untuk 3 malam lagi. Ustaz kata, saya boleh buang jin yang ganggu awak sekarang, tapi apa guna bila awak balik, dia datang dekat awak balik. Sepanjang 2 malam Adi pagar rumah tu lagi, Wani kena migraine. Masa ni Wani dah tak kerja sekali dengan Sarah sebab dapat better offer dari company lain. Zati pula hari pertama Adi pagar rumah jadi muncul. Hari kedua dah gagal dihubungi. Rupanya dia demam teruk dan Wani dapat tahu seminggu lepas tu. Masuk hari ketiga, masa dekat pejabat, tiba-tiba Wani terfikir, dari hari mula-mula mereka pagar rumah, semua orang dapat musibah. Adi demam, kawan dia batuk berdarah, Wani migraine dan Zati pula demam panas. Sarah pula, Wani tak faham. Dari hari pertama nak pagar rumah, Sarah asyik stay back dekat office sampai pukul 10 malam. Kalau tak stay back, dia akan lepak dengan kawan-kawan office. Tanya khabar pasal aktiviti dekat rumah pun tak. Paling kuat pun dia akan mesej, suruh Wani telefon dia bila semua dah selesai. Disebabkan Wani rasa curiga, dia rasa nak balik awal hari tu. Pukul 3 petang dia dah balik rumah. Sampai rumah, cepat-cepat Wani ambil wuduk nak kejar waktu Zuhur. Masa tengah solat tu, Wani dah dengar bunyi-bunyian, tapi dia abaikan. Lepas solat Zuhur, Wani lepak depan TV sementara nak tunggu waktu Asar. Masa Wani tengah gelak tengok TV sorang-sorang, tiba-tiba ada orang sambung gelak dia dengan gaya malu-malu. Tu satu hal. Lepas tu Wani perasan benda tu mula duduk sana sini, kejap tepi, kejap belakang, dan paling seram, bila Wani dah bersedia nak lari masuk bilik, tiba-tiba benda tu tercongok dekat sebelah dia. Tak ada rupa, macam kabus tapi gelap. Wani terus terkaku dekat situ sambil berharap cepatlah masuk azan Asar. Benda tu boleh tengok TV sambil gelak bila ada part lucu. Azan Asar berkumandang je, Wani terus lari masuk bilik. Masa ni Wani terdengar benda tu mengekik ketawa. Wani hempas pintu kuat-kuat. Nasib baik air wuduk solat Zuhur tu tak batal lagi. Masa Wani tengah solat Asar, terdengar bunyi tapak kaki mundar mandi depan pintu bilik dia. Wani terus baca surah dengan kuat. Habis solat Asar, Wani capai handbag dengan kunci kereta. Sebelum keluar bilik, dia intai dekat luar dulu. Dah tak ada apa-apa dekat ruang tamu, dia terus ke pintu rumah. Masa Wani buka je pintu rumah tu, dia terdengar bunyi orang berdehem dekat belakang dia. Keras bunyinya. Lepas tutup pintu dan tengah kunci grill, Wani dengar suara orang ketawa di sebalik pintu. Rumah dekat tingkat 3. Tak sampai seminit, Wani dah sampai dekat bawah. Punya kelang kabut masa tu. Bila Wani masuk dalam kereta, dia nampak jelas langsir rumah yang tadinya terikat rapi dah terburai. Cepat-cepat Wani undur kereta tapi tak tahu nak ke mana. Bila sampai dekat Plaza Phoenix, masa tu masih projek terbengkalai lagi, baru Wani teringat nak ke rumah sepupu dekat Ampang. Sampai rumah sepupu, Wani mandi dan solat. Lepas tu Adi telefon, katanya datang pagar rumah lewat sikit malam tu. Wani suruh Adi tunggu dia dekat kedai Tom Yam dulu. Tunggu sampai dia datang. Pukul 10.45 malam,
Wani sampai dekat depan kedai Tom Yam. Adi datang dengan 2 orang sepupu dia. Wani ceritalah segala apa yang berlaku tadi. Malam tu mereka sepakat tak nak pagar rumah. Apa nak jadi-jadilah. Wani minta tolong Adi teman balik rumah nak ambil pakaian. Malam tu Wani rancang nak tidur rumah pakcik dia dekat Shah Alam sebab dekat dengan pejabat. Dari bawah rumah Wani nampak ruang tamu dengan bilik Sarah cerah. Bilik Wani je bergelap. Wani dengan Adi naik rumah. Sepupu Adi tunggu dekat kereta. Masuk je rumah, Wani terus nyalakan lampu bilik dia dulu. Adi tunggu dekat ruang tamu sambil hisap rokok. Wani jenguk bilik Sarah yang tengah menyala tu. Pintu bilik dia tak tutup. Sarah tengah nyenyak tidur. Wani matikan lampu dan tutup pintu bilik Sarah. Masa dalam bilik, Wani jenguk keluar tingkap, tengok kereta. Sepupu Adi 2 orang tu ada dekat luar kereta. Seorang duduk atas divider jalan, seorang lagi bersandar dekat kereta. Wani pun dengan pantas packing barang-barang. Tiba-tiba terdengar suara Sarah tegur, "Awak nak pergi mana?" Bila Wani toleh, tak ada sesiapa pun. Wani pergi bilik Sarah. Sarah tidur lagi. Malas nak fikir, Wani sambung packing barang. Terdengar suara sekali lagi, "Hoi, awak nak tinggalkan saya ke?" Terkejut Wani dibuatnya. Dia lari ke pintu dan terus keluar. Terlupa nak ajak Adi turun sekali. Wani patah balik masuk dalam rumah. Adi terkejut bila nampak Wani masuk rumah. Dia tanya Wani, macam mana Wani boleh datang dari luar padahal Adi tunggu Wani tepi dinding sebelah pintu tu je. Tak nampak pun Wani keluar. Pintu pun tak berbunyi. Wani tak tahu nak cakap macam mana. Lepas tu Wani terus ajak Adi turun ke bawah. Sampai dekat bawah, 2 orang sepupu Adi tu tengah khusyuk baca Yasin sambil pejam mata. Mereka berdua hafal Yasin. Habis baca Yasin, mereka suruh tinggal ke tempat tu. Bila dah sampai dekat depan kedai Tom Yam, barulah mereka cerita. Sepupu Adi yang bernama Afiq kata, sejak Wani tinggalkan kereta tadi, patung Smurf dalam kereta tu ligat berpusing sedangkan tak ada angin bertiup. Mereka keluar duduk luar kereta. Lagi ligat benda tu berpusing. Mereka mula rasa tak sedap hati. Afiq ajak adik dia baca Yasin. Yang seramnya, bila ada orang lain ikut bacaan mereka berdua sambil cuba tukar sebutan. Lepas tu Afiq soal Wani pasal housemate dia, si Sarah. Katanya cun juga housemate Wani ni. Mereka berdua nampak Sarah tengah mundar mandir dalam bilik. Bilik pun cerah. Wani terkedu sebab Sarah tengah tidur tadi dan bilik dia gelap. Tak jadi sepupu-sepupu Adi tu temankan mereka ke Shah Alam. Adi je seorang hantar Wani. Lepas hantar sepupu Adi balik rumah, mereka terus ke Shah Alam. Sampai je depan pintu pagar rumah pakcik, Sarah telefon Wani. Bila Wani angkat, terdengar suara Sarah merintih, menangis, tanya Wani dekat mana dan dia mengadu sakit perut. Sarah suruh Wani balik, tapi Wani cakap dia dekat rumah pakcik sebab esok ada meeting awal pagi. Takut lambat kalau gerak dari Ceras. Sarah terus menangis teresak-esak. Lepas tu Sarah terus letak telefon. Wani kira sampai 10. Lepas tu dia telefon Sarah balik. Adi dah pelik dengan Wani ni. Bila Wani telefon Sarah semula, Sarah dah tak menangis, elok je. Bila tanya perut macam mana, Sarah cakap dah okey makan Panadol tadi. Punya cepat makan Panadol terus elok. Esoknya Wani emergency leave sebab penat. Adi pula pagi-pagi dah telefon bagi tahu dia MC sebab malam tadi lepas hantar Wani dia kena kacau. Pagi tu rasa macam nak demam. Tengah hari tu Wani dengan Adi pergi makan KFC dekat Petaling Jaya. Dekat situlah kali pertama Wani kena rasuk dan hijab mata dia terbuka. Nasib baik Adi ada. Bila dah okey, Abah suruh balik naik flat hari tu juga nak berubat. Sebelum balik tu Wani singgah rumah sewa dia dulu. Lantai yang ditabur garam tu dah tak ada, berkilat, siap mop. Wani capai apa yang patut dan terus keluar daripada rumah. Dekat 4 bulan Wani berubat. Akhirnya dah rasa sihat dan Wani gunakan alasan kerja untuk balik KL. Mak dan Abah hantar dan mereka bermalam dekat rumah Ceras. Lebih kurang pukul 9 malam. Masa sampai rumah, Sarah agak terkejut. Bila nampak mak Abah Wani, lagi dia terkejut. Senyum paling tak ikhlas Sarah tunjuk. Lepas tu dia masuk dalam bilik. Wani balik rumah tu pun sebab esok dia nak pindah. Adi dah carikan rumah sewa. Jadi balik malam tu nak kemas-kemas barang lah. Tak banyak yang berubah dalam bilik tu. Macam tak terusik, tapi Wani tahu ada orang sentuh barang-barang dia. Masa Wani tengah sibuk lipat kain baju dekat tepi almari, tiba-tiba terasa macam ada orang berdiri dekat belakang dia. Bila Wani toleh belakang, tengok Sarah tengah berdiri tegak belakang dia. Terkejut juga masa tu. Lepas tu dengan selamba, Sarah baring terlentang atas katil dengan tangan dikiamkan. Mata tegak pandang siling. Lama Sarah senyap. Lepas tu dia bercakap, "Ingatkan dah tak jumpa jalan balik sini." Lepas tu Sarah bagi tahu mak dia ada datang hari tu dan dia bagi mak dia tidur dekat bilik Wani ni. Kata si Sarah lagi, mak dia nak sangat jumpa Wani bila tahu Wani sakit. Sekarang ni Wani dah balik. Tadi Sarah telefon mak dia bagi tahu Wani dah balik dan mak Sarah cakap dia nak datang sini lusa. Datang nak tengok-tengokkan Wani katanya. Lepas habis bercakap, Sarah bangun duduk sambil juntaikan kaki dekat birai katil. Dia pandang je Wani sambil buat muka kelat dengan pandangan yang sinis sebelum dia masuk ke bilik. Esoknya sebelum pergi kerja, Sarah sempat tegur mak dekat dapur. Mak ada buat bihun goreng nak bagi Sarah buat bekal. Laju je dia jawab tak nak sambil gelak.
Lepas tu Sarah tenung je bihun goreng tu lama-lama. Mak cakap sebelum pergi kerja, Sarah sempat tanya mak bila nak balik. Bila mak cakap petang nanti, Sarah jawab, eloklah tu. Terkedu mak dengar jawapan Sarah tu. Mak terus buang bihun goreng tu sebab dia rasa was-was pula. Lepas Sarah tenung lama-lama. Sebelum pindah rumah baru ni, Wani ada mesej Sarah bagi tahu yang dia nak pindah. Bila dia tanya kenapa, Wani reply lah, awak tahu kenapa saya pindah? Dekat 40 minit baru Sarah reply dengan ikon sedih dan dia minta maaf sangat-sangat. Katanya dia nak jumpa Wani sebelum pindah. Jadi Wani tunggulah si Sarah ni balik. Dalam hati tengah sakit tu, Wani tetap peluk dan maafkan Sarah. Maklumlah kawan baik, macam berat nak percaya apa yang Sarah dah buat, tapi itulah hakikatnya. Petang tu Wani pindah ke PJ, rumah baru belakang Digital Mall. Masa ni Wani masih kerja dekat Kelana Jaya, dekat dengan pejabat. Housemate baru ada 2 orang, Cina dengan Melayu, dua-dua dari Sarawak. Rumah baru ni Wani tinggal single room dekat tingkat atas. Sebelah bilik ada tandas kongsi dengan akak Cina tu lah. Kehidupan Wani dekat sini harmoni dan aman damai je. Sampailah masuk bulan kedua. Pagi tu dalam pukul 7 pagi, masa ni Wani sorang-sorang dekat rumah. Wani masuk tandas nak mandi. Masa tengah mandi tu, Wani terdengar pintu tandas diketuk 3 kali dan terdengar orang panggil nama dia. Tapi Wani tak menyaut. Yelah, dah sah-sah dia seorang dekat rumah masa tu. Lepas mandi dah bersiap semua, tunggu Adi sampai. Tiba-tiba pintu bilik terbuka selebar-lebarnya dan serentak dengan tu terdengar satu suara lelaki panggil nama dengan nama penuh Wani, siap dengan binti sekali. Bila Wani toleh, tak ada sesiapa. Yang ada cuma hembusan angin yang sangat kuat dan tak tahu dari mana datang angin tu. Punyalah kuat angin tu sampai Wani terdorong ke belakang dan terhentak dekat kepala katil. Serta-merta badan terus menggigil. Gigi macam nak terkancing sebab terasa sejuk yang amat. Wani terus baring atas katil, tarik selimut. Lama Wani selubung dalam tu sampailah handphone dekat tepi bantal dia berbunyi. Adi telefon. Masa inilah Wani baru sedar yang separuh badan dari pinggang ke bawah dah tak boleh digerakkan. Wani mula panik dan menangis. Masa menangis tu, dada terasa sakit, macam dicengkam-cengkam. Dia terus berhenti menangis. Masa ni Adi dah sampai depan pagar rumah. Dia dah bising sebab dah lama tunggu Wani. Wani bagi tahulah Adi yang dia tak boleh bergerak. Mula-mula Adi ingat Wani main-main, tapi bila Wani dah menangis, kelang kabut Adi cari jalan nak masuk dalam rumah tu. Kebetulan housemate baru Wani tu tertinggal payung. Jadi dia patah balik rumah. Dapatlah Adi masuk dalam rumah. Bila Adi nampak Wani dah terbaring tak bergerak, Adi terus usung Wani yang kejang-kejung tu bawa ke hospital. Dari pukul 8 pagi sampai 10 malam doktor periksa. Akhirnya doktor bagi surat untuk 2 bulan jangan buat kerja-kerja berat, termasuklah naik tangga. Doktor kata Wani kena temporary paralyzed akibat gejala stroke tiba-tiba. Seorang doktor lagi kata Wani ada slip disc. Untuk sebulan pertama ni Wani diwajibkan buat fisioterapi untuk bantu dia berjalan semula. Perasaan Wani masa ni macam nak luruh jantung dia. Yelah, dari elok-elok boleh pakai heel, tiba-tiba pakai krok je. Lepas tu jalan terkemut-kemut. Masa mula-mula tu lagilah nak jalan kena seret kaki. Lepas sebulan fisioterapi, macam nak nangis bila doktor cakap Wani disyaki terkena kanser tulang. Sedih gila masa tu. Doktor bagi ubat untuk bunuh sel kanser, tapi Wani tak makan pun sebab doktor cakap efeknya rambut gugur dan kulit kering. Masa ni Wani terfikir kalau dia mati pun dia nak mati dalam rupa yang cantik. Masa Wani sakit, Adi dengan keluarga dia sentiasa ada. Dalam masa yang sama juga, mereka percaya Wani bukan sakit hospital lah. Pernah sekali Abah dengan Adi bawa Wani berubat dekat Simpang Ampat. Balik dari berubat, Abah mengadu bahu dia sakit. Masa tu baru pukul 11 malam. Dalam gelap, Wani toleh ke belakang nak tengok Abah. Tapi apa yang dia nampak? Hantu perempuan tengah lentuk atas bahu Abah. Cepat-cepat Wani pandang depan semula, buat-buat tak nampak. Adi pula mengadu kereta terasa sangat berat, sampai paling laju boleh dipecut pun 60 km sejam. Sampai dekat RNR Seremban, Abah dah tak tahan sakit, dia suruh berhenti. Bila Abah nak turun dari kereta, terdengar suara orang menangis. Alhamdulillah, lepas tu bahu Abah dah okey dan kereta pun dah tak berat lagi. Belum habis 2 bulan bercuti, Wani dah mula kerja. Masa ni Wani tinggal dekat rumah Adi, dekat SS14, rumah setingkat. Adi pula ulang-alik dari rumah mak bapak dia. Masa ni mereka dah rancang nak kahwin dalam masa terdekat. Tinggallah Wani dalam rumah tu sorang-sorang. Masa ni lah Wani dah mula serasi dengan deria terbaru dia tu. Hampir setiap malam pintu depan rumah ni diketuk. Setakat dengar orang berbisik tepi tingkap tu dah biasa sangat. Pagi-pagi bila nak pergi office, Wani selalu
selalu nampak ada perempuan pakai kebaya merah dalam kereta dia dekat tempat duduk belakang masa nak kunci pintu rumah. Tapi Wani buat tak tahu je. Bila Wani dah makin sembuh, dia dengan Adi berbincang dengan serius pasal persiapan kahwin. Lepas kata sepakat dari kedua belah pihak dicapai, mereka uruskan segala hal-hal kerja kahwin tu. Masa ni gangguan macam makin bertambah. Rumah selalu berbau lumpur. Kadang-kadang ada bau hanyir macam bau perut ikan tu. Muka Wani pula asyik naik jerawat je dan gatal-gatal. Wani ingat sebab perubahan hormon. Kadang-kadang Wani perasan pintu almari pakaian dalam bilik dia selalu terbuka dengan sendiri. Setiap malam selalu terasa macam jari kaki ni pedih-pedih. Bila perhati betul-betul, macam ada luka-luka kecil, tapi tak dalam. Kaki pula sejuk je. Pernah sekali tu Adi datang bawa makan dan nak makan sama-sama. Lepas makan, Wani basuh pinggan. Tiba-tiba pintu dapur terbuka sendiri pula. Bila Wani jenguk, pintu dihempas dengan kuat. Bam! Sikit lagi nak kena batang hidung Wani. Satu malam tu, Wani mimpi seorang lelaki pakai jubah dan berjanggut datang jumpa dia. Lelaki tu bagi tahu yang Wani ni sakit terkena buatan orang. Dia suruh Wani pergi berubat dan lihat dunia dengan mata hati. Lepas tu lelaki tu pesan, suruh amalkan minum air perahan limau dan berselawat. Niatkan buang racun dari badan. Bila Wani bangun, dia terus buat air limau tu. Lepas minum air, Wani sambung tidur semula. Macam biasa, paginya Wani ke office. Masa ni pejabat Wani dekat Menara M-Bank dekat KL. Lepas minum segelas kopi, tiba-tiba Wani rasa nak termuntah. Cepat-cepat Wani berlari ke tandas. Wani muntah sepenuh hati sampai rasa macam tak cukup nafas. Bila pandang dalam mangkuk tandas, penuh dengan darah berketul-ketul bercampur dengan nanah dan kahak. Cepat-cepat Wani flush tandas tu. Lepas tu Wani telefon mak. Mulalah mak telefon semua orang yang ada dekat KL ni suruh bawa Wani pergi klinik. Hari tu je 2 kali Wani muntah darah. Sampai akak klinik tegur, muka nampak pucat. Petang tu pula bos suruh buat report untuk akaun klien yang 5 tahun ke belakang. Memandangkan Wani jaga akaun klien Penang, KL dan Singapura, nak tak nak dia kena buat jugalah. Pukul 8.30 malam, Wani orang kedua last yang tinggalkan pejabat. Sebelum balik, Wani tinggal tandas dulu. Keluar dari tandas, cepat-cepat pergi ke lift sebab Adi dah ada dekat bawah. Tengah tunggu lift tu, tiba-tiba blackout. Cuma level tu je yang tak ada lampu. Lift masih bergerak. Wani pun tunduk je sebab dah mula rasa tak sedap hati. Bila lift sampai, baru Wani berani toleh ke arah kanan. Dekat ujung sana, Wani nampak ada seorang perempuan tengah berdiri sambil tundukkan wajah. Dengan pantas, Wani masuk lift, tekan G. Bila sampai lobi, baru terasa lega. Tapi tak tahu kenapa, sejak malam tu dan malam-malam seterusnya, Wani mula menyampah dengar suara Adi. Rasa serabut sangat. Begitulah Wani rasa sampai hari kahwin mereka. Takat gaduh sampai kena rasuk tu dah biasa sangat. Sampai kawan Adi pun boleh nampak hantu kubur tu duk main cak-cak dekat balik pintu bilik. Belum lagi buat benda tu datang pijak badan kawan dia. Pernah sekali tu, pasal kes kecil je, Adi dengan Wani bergaduh. Wani maki hamun Adi tanpa sebab sampai Wani kerasukan muntah darah. Bila berubat, macam-macam pantang kena ikut. Sampai kan ada ustaz tu cakap kena bakar pakaian dan barang makeup yang disyaki telah diguna-gunakan. Tapi semua barang yang Wani nak bakar tu tak semudah nak terbakar. Masa nak hidupkan api pun berkali-kali gagal sebab asyik muncul angin tiba-tiba bertiup. Barang-barang yang mereka bakar tu pula keluarkan bau busuk yang amat sangat dengan bau hanyir. Hari-hari terakhir sebelum Wani jadi isteri orang, dia sangat stres. Adi dapat mesej daripada Wani minta putus. Masa tu handphone Wani dekat dalam bilik tengah cas, tak tahu siapa yang hantar. Seminggu sebelum majlis kahwin, Wani dengan Adi pergi Mid Valley nak cari kasut. Seluar-luar shopping komplek tu, Wani langsung tak berkenan dengan semua kasut dekat situ. Mungkin Adi nak naik bengang, jadi dia tunjuk beberapa desain kasut dekat Wani. Tapi tetap Wani tak nak. Masa ni Wani dah mula rasa panas, gelisah, rasa sesak. Wani berkeras nak balik. Walaupun pada mulanya Adi tak nak balik sebab dah tak ada masa lagi. Tapi bila Adi perasan mata Wani dah merah dan mata hitam dah nampak lain, Adi setuju nak balik dan bawa Wani ke parking. Yang Wani ingat masa tu dia dekat depan kedai gas. Lepas tu sedar-sedar je dah ada dekat rumah. Ada mak, abah, adik perempuan, Adi dan 2 orang lelaki yang Wani tak kenal. Rupanya itu Ustaz Hafiz dan pembantunya. Kata mak, Wani nyaris terjun dari tingkat 14 bangunan apartmen mereka. Masa tu Adi ada beli apartmen untuk mereka duduk lepas kahwin nanti. Bila Ustaz bersoal jawab, makhluk dalam badan Wani mengaku yang dia beragama Majusi dan dah hidup 3,100 tahun. Makhluk tu kata bukan dia je ada dalam badan Wani, ada beribu lagi jin dan iblis yang dah jadikan badan Wani ni sarang mereka.
Patutlah kadang-kadang bila Wani tengok cermin, dia nampak wajah orang lain dekat muka dia. Ustaz tu berperang dari pukul 2 petang sampai pukul 6.30 petang. Waktu tu istiar ustaz yang terakhir nak guna batang pisang untuk matikan si penghantar. Tapi syaitan tu lagi cepat bertindak. Dia tinggalkan badan Wani buat sementara sebelum sempat Ustaz Hafiz musnahkan. Hari tu Ustaz Hafiz duduk dekat rumah sampai isyak. Sengaja dia tunggu. Katanya benda tu masih duk mengintai nak cuba nasib. Wani tak nampak apa-apa masa ni. Cuma waktu nak ambil wuduk, nak solat maghrib, Wani kena tolak ke pintu tandas sampai jatuh terjelupuk. Masa tengah solat pula, benda tu main pintu. Lepas ubatkan Wani, Ustaz Hafiz demam panas sampai tak boleh bangun 4 hari. Dia batuk berdarah, berak berdarah dan hidung berdarah. Sampai sekarang bila jumpa Wani, katanya Wani antara pesakit paling teruk dia ubatkan. Lepas kejadian tu, terkawallah sikit gangguan sampailah 2 hari sebelum menikah. Malam tu Wani siapkan gubahan hantaran dekat bilik pengantin. Mula-mula Wani dengar bunyi hujan lebat sangat. Wani pun bangun nak jenguk mak abah dekat ruang tamu. Bila Wani pulas je tombol pintu bilik, berdebuk. Dia kena tendang sampai jatuh ke lantai. Bila nak bangun, kepala pula kena tendang. Pintu bilik air dalam bilik dah ternganga. Wani mengesok ke pintu. Bila nak pulas tombol pintu, tangan Wani pula kena terajang. Lepas tu tangan kanan dia kena pijak. Mengelupa Wani atas lantai tu tahan sakit. Wani terus meronta sambil tendang pintu kuat-kuat. Akhirnya mak abah sedar dan datang ke bilik. Abah nak tarik Wani keluar, tapi abah balik yang kena sepak dekat belakang. Mak pegang Wani kuat-kuat sementara adik sibuk alihkan dulang hantaran tu semua. Lepas tu abah terkumat kamit baca ayat kursi berulang-ulang kali. Keadaan dah jadi kelang kabut. Dekat luar rumah terdengar bunyi suara babi hutan. Binatang paling tak logik wujud dekat situ masa tu. Babi hutan tu langgar dinding bilik berselang-seli dengan bunyi cakaran dekat dinding sekeliling rumah. Tingkap dengan sliding door pula bunyi orang baling batu, baling pasir berselang-seli. Mak terus bertempik. "Hoi, aku baru lepas cat rumah. Kalau esok aku nampak calar, siap kau aku cantas tangan tu." Bunyi tu semua terus berhenti serta-merta. Abah dengan mak terus papah Wani keluar dari bilik. Malam tu mereka tidur beramai-ramai dekat ruang tamu. Pagi esok, hari terakhir persiapan sebelum majlis berlangsung, Wani buka pintu sliding door nak jenguk lori kemah dah sampai ke belum. Punyalah terkejut Wani bila nampak dekat depan pintu tu ada seekor katak yang dah mati terkangkang. Perut katak tu pecah, isi perut terburai. Menjerit Wani sebab geli. Abah datang ajak Wani pergi ke depan rumah. Pagi tu mereka jumpa 5 ekor katak mati dengan cara yang sama. Mereka tak sentuh katak-katak tu. Abah cuma timbul sikit dengan tanah. Rupanya itu petanda untuk kejadian lebih dahsyat untuk hari tu dan esok. Entah setan mana yang merasuk. Petang tu mereka ke rumah seorang pakcik sebab Wani dirasuk sekali lagi. Lagi haru, masa kena rasuk tu Wani hantar mesej dekat bakal abang ipar nak batalkan majlis. Kecoh lah kejap masa tu. Kuat penangan gangguan kali ni. Masa tengah kecoh tu, rupanya ada yang memerhati dan tengah tersenyum gembira. Malam tu satu keluarga Wani berjaga-jaga. Alhamdulillah, tak ada apa-apa yang jadi dan itulah malam paling tenang mereka rasa sampai terlupa. Air yang tenang tu jangan disangka tak ada buaya. Pukul 9 pagi, rombongan lelaki sampai. Mereka bertunang dan nikah pada hari yang sama. Tibalah masa nak sarung cincin. Nak dijadikan cerita, elok-elok tengah duduk atas pelamin tu, tiba-tiba Wani terasa panas membahang. Dia mula rasa serabut. Tahu-tahu je dia dah tanggal kasut dan baling ke arah kameraman. Ni adik yang cerita. Wani tak ingat apa-apa. Wani tolak mak sambil marah-marah tak nak bertunang. Abah bawa Wani masuk dalam bilik dan bagi Wani minum air yang dibekalkan oleh Ustaz Hafiz. Lepas tu Wani pulih. Bila keluar bilik, mak mertua dan bakal ipar doai dah menunggu dekat depan pelamin. Wani maniskan muka sampailah majlis selesai. Memandangkan hari tu hari Jumaat, akad nikah berlangsung lepas solat Jumaat. Wani pilih nak menikah dekat masjid sebagai ikhtiar elakkan dari gangguan mistik. Ingatkan itu satu je gangguan untuk hari tu. Rupanya memang si hantar ni terlalu istiqamah nak kenakan Wani. Masa tengah tunggu mak andam datang nak tasyap, sekali lagi Wani dirasuk. Habis bunga dalam baldi, Wani tendang. Adi heret Wani keluar dari bilik. Lepas bacakan ruqyah, Wani tersedar. Alhamdulillah, majlis petang tu dan majlis bersanding keesokannya berjalan dengan lancar. Tapi menurut Ustaz Hafiz, gangguan ni bukan datang dari Sarah seorang saja. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ni. Nanti kita sambung lagi kisah Wani ni. Sebelum berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.